Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani. Sudah tentu semakin hampir kepada pilihan raya negeri. Bukan isu politik sahaja yang sering menggamit perhatian, tetapi yang sering mengikuti rapat hal ehwal politik ini adalah hal ehwal ekonomi. Dan esok Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melancarkan Pelan Ekonomi Madani memperkasakan rakyat selepas 9 bulan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional atau Kerajaan Perpaduan ini mentadbir, dan diharapkan akan memberikan kita sedikit penjelasan atau kejelasan dan juga pencerahan berkenaan dengan hala tuju ekonomi negara untuk baki penggal ini. Apa yang kita boleh jangka daripada pelan ini dan apa yang patut ada di dalam pelan ini untuk memastikan Malaysia kembali dan terus berada di landasan yang baik untuk bukan sahaja memulihkan ekonomi, tapi untuk terus mengembangkan ekonomi selaras dengan matlamat untuk menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Untuk itu, saya disertai oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sehari, Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emiratis UAE. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam Malaysia. Ya, dia bergantung kepada bila penonton menonton rancangan ini, Prof. Tapi kita sebelum ni Prof dah bincang beberapa kali berkenaan dengan kejelasan atau sebenarnya ketidakjelasan dasar ekonomi kerajaan ini yang sering menjadi kritikan setengah pihak, dan akhirnya mungkin kita akan dapat pencerahan sedikit ataupun lebih clarity berkenaan dengan hala tuju ekonomi, economic direction, susulan perasmian atau pelancaran oleh Perdana Menteri yang kita akan saksikan esok ini. Prof, apa yang patut ada dalam pelan ini? Pertama sekali, apa tunjang utama yang patut difokuskan? Baik, Luqman, terima kasih Awani kerana menjemput saya sebagai tetamu pada kali ini ya. Saya difahamkan besok ya, kalau tak silap akan ada pelancaran ekonomi madani. Jadi pertamanya saya tidak pasti kerana saya tidak ada maklumat yang jelas di pihak saya sendiri sama ada ekonomi madani ini dia akan berfungsi sebagai guiding principle ataupun prinsip panduan ataupun satu dokumen ekonomi madani yang menetapkan hala tuju baru Malaysia. So jika kalau kita ambil ekonomi madani ini sebagai guiding principle ataupun prinsip panduan, maka dia akan mengandungi maklumat berkenaan dengan prinsip bagaimana sebuah negara Malaysia untuk jadi sebuah negara yang unity, berintegriti, kesejahteraan, tadbir urus dan perkara-perkara lain. Itu kalau untuk sebagai guiding principle. Jika ianya sebagai hala tuju ekonomi, maka ia pada pandangan saya dia akan menjadi dokumen seperti mana dokumen Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 kalau Luqman masih ingat. Yang mana WKB atau Wawasan Kemakmuran Bersama ketika itu dilancarkan, diterbitkan pada 2019, Luqman. Yang menetapkan apa yang Malaysia perlu buat dan menetapkan sasaran KPI indikatornya sehingga 2030 yang Malaysia dah capai. Tetapi pada masa itu ketika mana ia dilancarkan 2019, kita masih lagi belum menghadapi situasi COVID-19. Dan selepas sebab itu dan keadaan ekonomi berubah dan kita masih lagi berada dalam situasi untuk pulih daripada pandemik tersebut, jadi mungkin itu memerlukan satu arah tuju yang baharu, arah tuju yang menetapkan ke mana sasaran kita nak capai berdasarkan prinsip madani tadi. Jadi jika itu menjadi akan dimasukkan ataupun dilancarkan besok, maka ia akan menjadi satu perkara yang dinanti-nantikan oleh bukan sahaja seluruh rakyat Malaysia, malah juga pelabur di luar, Luqman. Kerana di awal tahun dahulu kita dimaklumkan berkenaan dengan yang mana ekonomi Malaysia ini akan dijajarkan berdasarkan konsep madani. Jadi sekarang ini pelabur dan siapa saja yang ingin melabur di Malaysia sedang tertunggu-tunggu. Bagaimanakah konsep Malaysia Madani ini? Apakah penumpuan sektoralnya? Apakah penumpuan bidang keutamaannya? Dan apakah sasaran yang ingin dicapai? Jadi perkara itu akan ditunggu oleh orang ramai, bukan saja pelabur. Jadi saya antara dua tadi, Roman, guiding principle ataupun prinsip panduan tadi ataupun hala tuju ekonomi yang paling kritikal pada ketika ini, saya sendiri secara personalnya, analis ekonomi, saya melihat hala tuju ekonomi itu lebih penting. Jadi saya mendambakan pada besok keadaan yang mana ada satu
Hala tuju baharu yang Malaysia berkonsepkan madani. Ya. Uh, Prof ada sedikit sebanyak pengalaman dalam membantu kerajaan, bukan sahaja kerajaan ini tetapi sebelum-sebelum ini juga merangka dasar ekonomi dan sebagainya, menasihati dan menjadi perunding. Kritikannya Prof adalah kerajaan kali ini mengambil masa yang terlampau lama untuk mengetengahkan, mengutarakan polisi ekonomi yang jelas seperti ini. Setakat sekarang ini sudah 9 bulan mentadbir. Jadi adakah Prof merasakan kritikan ini munasabah atau adakah ia normal untuk kita mengambil masa sebegitu lama untuk merangka satu plan ekonomi yang begitu komprehensif untuk pembangunan negara? Saya, Rukman, untuk menjawab soalan tersebut, saya perlu jelaskan di sini bahawa saya bukan orang politik dan saya tidak berminat untuk ke arah politik. Tapi dari perspektif ekonominya, ya kalau ke 9 bulan tu satu tempoh yang agak lama ya, Luqman, kerana kalau kita flashback balik corak pengundian pada PRU 15 ya, tempoh hari, salah satu faktor utama yang menyumbang kepada corak undi rakyat Malaysia adalah faktor ekonomi. Hmm. Ini daripada kajian kami juga, daripada kajian daripada pelbagai agensi juga pada ketika itu menunjukkan memang faktor ekonomi menjadi salah satu penentu kepada corak pengundian pada ketika itu. Jadi maksudnya rakyat mendambakan, mengharapkan sesuatu perubahan yang benar-benar berlaku dalam konteks ekonomi bawa ke depan. Jadi apabila tampuk pimpinan baharu ada pada terutamanya kita boleh katakan di awal tahun 2023 itu tahun ini, jadi kita mengharapkan pada ketika itu dalam bahasa mudahnya Luqman, kalau kita memecut sebuah kenderaan, kita pada ketika awal tahun tempoh hari kita dah letakkan gear 4 ataupun gear 5 lah. Kita dah speed, kita dah cruise untuk mencapai apa perkara yang kita inginkan melakukan perubahan, kerana pada sebelum PRU dan lepas pun kita semua sudah faham faktor ekonomi menjadi satu penentu dan juga ataupun satu faktor yang menghambat kepada kedudukan Malaysia dan juga kedudukan sosioekonomi Malaysia. Jadi of course pelabur dan juga semua pihak mengharapkan di awalnya sekurangnya 3 bulan pertama, suku pertama 2023 itu, kita sudah ada satu kedudukan yang jelas bagaimanakah apakah yang ingin kita laksanakan di awal tahun tempoh hari. Yang saya ingat saya ketika mana saya di UAE, pada ketika mana saya direct phone daripada Awani pada ketika itu, yang mana di awal-awal itu kita dimaklumkan yang salah satunya akan melakukan reformasi ke atas subsidi. Jadi kalau saya bagi lontaran, saya bagi pendapat pada ketika itu yang mana sistem subsidi itu kita kena lihat secara holistik, keseluruhannya kena sistem subsidi itu bukan saja bersifat langsung dan juga tak langsung, dia connect keseluruhan ekonomi ekosistem kita. Jadi pada ketika ini saya kira Luqman pun sedia maklum dan ramai pun sedia maklum, kita masih belum ada satu dokumen yang mana satu dokumen yang akan memberi hala tuju bagaimanakah Malaysia akan merasionalisasi semula subsidi kita di masa depan. Itu pun belum ada pada pandangan saya. Kebanyakan pakar ekonomi Prof setuju bahawa kita tidak boleh memberikan subsidi selama-lamanya. Dan saya yakin kerajaan juga mempunyai pendapat yang sama, iaitu kita tidak boleh bergantung harap pada kerajaan. Kerajaan juga tidak mampu untuk menampung subsidi yang semakin banyak dan semakin tinggi setiap tahun untuk selama-lamanya. Jadi sudah tentu matlamatnya adalah untuk kita mungkin mengurangkan atau menghapuskan subsidi secara berperingkat. Adakah kita akan saksikan, Prof jangka kita akan saksikan langkah sebegini drastik dalam pelan ekonomi yang akan PM bentangkan esok, kerana ramai yang juga mengatakan bahawa tidak mungkin kerajaan akan umumkan polisi ekonomi yang tidak popular seperti pengurangan atau penghapusan setengah subsidi sebelum PRN. Tapi adakah Prof menjangkakan kerajaan akan mengambil quantum leap ini dalam pelan yang akan diumumkan? Saya kalau kita lihat corak pada ketika ini, saya cenderung untuk melihat situasi yang mana pengumuman tersebut terutama pada esokan harinya akan melihat kepada sesuatu perkara yang boleh mengekalkan momentum positif dan juga boleh memberi keyakinan kepada orang ramai berkenaan dengan tadbir urus ekonomi pada ketika ini. Dan saya tidak jangkakan ataupun saya tidak fikir kerajaan akan buat pengumuman pemotongan subsidi ataupun peningkatan harga barangan tertentu. Saya kira saya tidak mungkin saya jangkakan sesuatu yang perkara yang positif. Contohnya adalah bagaimana mungkin berlaku peningkatan
kadar allowance perkhidmatan awam, mungkin berlaku peningkatan ataupun bukan peningkatan, mungkin diumumkan yang kerajaan akan serius untuk membangunkan sebuah model upah baru di Malaysia. Jadi itu antara contoh-contoh yang saya fikirkan yang akan diumumkan besok yang memberi kesan yang positif. Tidak, kesan yang perkara-perkara yang berkaitan dengan subsidi ini mungkin tidak akan diumumkan, kerana kita juga perlu faham bahawa dari segi perspektif ekonomi, isu subsidi ini bersifat struktural, Ya. Luqman ya. Jadi kalau kita nak tarik banyak, kita takut ekonomi itu akan beri kesan yang besar, distortionnya, kesannya. Jadi kita perlu tarik perlahan-lahan supaya ekonomi dan juga isi rumah dapat adjust secara perlahan-lahan kedudukan mereka. Jadi ini memerlukan jangka masa yang panjang, dan kalau jika nak dilaksanakan, ianya perlulah berfasa, fasa 1, 2, 3 dan seterusnya, sampailah kita dapat situasi yang mana inilah situasi subsidi yang ideal kepada Malaysia. So saya kira sepokoknya esok akan ada pengumuman yang baik-baik lah mungkin ya, dengan mood pilihan raya di Malaysia ni. Ya, itulah. Jadi kalau kita nak sentuh Prof berkenaan dengan apa yang kita jangka atau harap akan diumumkan esok, secara umumnya sememangnya banyak untuk meningkatkan daya saing Malaysia, itu satu. Menarik lebih banyak pelaburan asing juga satu, PMKS, digital economy dan sebagainya terlampau banyak. Tetapi secara spesifiknya Prof, apa yang Prof harap akan ada dari segi spesifik yang akan diumumkan dalam plan esok? Jika pelan esok memberi satu hala tuju baharu ekonomi Malaysia, seidealnya Luqman, dia perlulah berkisarkan kepada 3 teras utama. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah kesejahteraan rakyat, dan yang ketiga adalah kemampanan alam sekitar. Inilah 3 teras utama yang perlu ada. Jika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, antara perkara yang perlu diterapkan dalam dokumen Malaysia Madani ini, ekonomi Madani ini adalah, pertama adalah seperti yang Luqman bangkitkan tadi, isu PMKS, isu pertumbuhan ataupun sumber pertumbuhan baharu yang kita perlu cari, dan juga yang paling penting adalah bagaimana untuk kita nak upgrade industri ataupun sektor kita kepada yang bernilai tinggi. Itu dari perspektif ekonomi ya. Kesejahteraan rakyat, of course lah, perkara yang mendesak pada ketika ini adalah bagaimana kerajaan akan menangani kos sara hidup yang semakin meningkat pada ketika ini. Apakah pendekatan kerajaan, pendekatan secara pragmatik, holistik, ataupun pendekatan berdasarkan pendekatan berasaskan pendapatan, ataupun pendekatan berasaskan kawalan harga, ataupun kedua-duanya. Mungkin esok akan maklumkan dalam dokumen berikut ya, dokumen ekonomi Madani. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kemampanan alam sekitar, bagaimana pemeliharaan alam sekitar kita, dan bagaimana juga Luqman juga yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan isu alam sekitar ni menjadi satu ekonomi hijau, satu-satu sumber ekonomi baharu kepada ekonomi Malaysia menuju ke depan. Jadi kita lihat selalunya idea tiga-tiga ni perlu ada dalam esok lah. Dan plus yang pertama, yang satu lagi yang perlu ada adalah kita ada 3 teras ni, dan yang seterusnya adalah satu pemangkin yang dipanggil enabler. Enabler ni perlu ada, sama ada teknologi pendigitalan itu sebagai enabler, takbir urus ekonomi yang cekap, dan juga jangan lupa isu bajet ataupun fiskal kerajaan perlu juga dimasukkan dalam dokumen, sebuah dokumen jangka masa panjang. Inilah perkara-perkara yang perlu ada. Ya, reformasi ekonomi ini sememangnya mengambil masa, Prof. Ia lebih banyak bersifat jangka panjang seperti yang Prof sebut sudah tadi. Ia melibatkan struktural dan sebagainya. Tetapi apa antara low hanging fruits? Apa yang kita boleh capai dan umum dan capai dengan cepat dalam plan esok? Baik, satu soalan baik. Baik, kalau kita lihat ya Luqman, saya selalu bagi naratif bahawa kita nak cari satu ubat yang mana ubat tu boleh banyak selesaikan penyakit-penyakit yang ada dekat ekonomi kita ni. Jadi kita kena cari antidot yang paling berkesan. Kalau kita lihat di Malaysia pada ketika ini, yang mendesak adalah pada perspektif saya adalah gaji ataupun upah. Jadi kalau kita dapat satu kaedah ataupun satu model ataupun satu pendekatan baru yang mana kita dapat tingkatkan upah secara gradual, upah secara bersasar kepada sektor, kepada golongan pekerja yang tertentu, ini akan dapat menyelesaikan banyak permasalahan ekonomi kita, Luqman. Kerana kajian yang kami lakukan menunjukkan bahawa kalau kita tingkatkan kadar upah, Luqman,
kita dapat meningkatkan kadar penyertaan wanita ke dalam pasaran buruh. Kerana wanita pada ketika ini kadar penyertaan ke dalam ekonomi formal ataupun sektor formal ni sangat rendah pada ketika ini. Tak sampai 60%. Ya. Seterusnya, peningkatan kadar upah juga akan mengurangkan saiz ekonomi informal, sektor informal ni. Kerana sekarang ni pada ketika kini sekarang kenapa saiz ekonomi informal ni besar? Kerana kadar upah rendah ditawarkan di pasaran luar sana. Kalau kita naikkan uplift income tersebut, pendapatan tersebut, ini akan menggalakkan mobiliti daripada ekonomi informal kepada sektor formal tadi. Jadi itu adalah antara manfaat-manfaatnya yang dapat. Dalam masa sama, Luqman, ia juga akan meningkatkan, pendapatan meningkat ni akan meningkatkan juga cukai kerajaan. Tetapi saya juga nak kongsi di sini, Luqman, ya. Ya. Dalam dokumen ini, saya mengharapkan satu bukan formula ataupun model ataupun apa saja nak dipanggil, yang mana ianya akan kalau kita lakukan, maksudnya formula ini ataupun pendekatan ini, equation ini kalau kita lakukan, maka ia akan menyelesaikan bukan satu masalah, pelbagai masalah. Maknanya kita baling satu batu, 3 ekor burung meninggal. Begitulah yang saya nak masukkan. Ada pendekatannya. Jadi saya mungkin tak mau berkongsi dekat sini sebab saya nak tunggu dulu dokumen, nak tengok esok bagaimanakah, adakah equation tersebut ataupun formula tersebut yang akan ada untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi pada ketika ini. Kerana saya, bukan saja saya, seluruh rakyat di Malaysia juga ya, mendambakan satu solution, satu penyelesaian yang mampan kepada kita semua. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Yusof Saari. Kita berhenti rehat seketika. Agenda awal ini kembali selepas ini. Kembali bersama Agenda Awal ni, saya Luqman Haris. Kita masih lagi membincangkan pelan ekonomi madani memperkasa rakyat yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Dan untuk segmen kedua ini, kita ingin lihat dari aspek perniagaan dan juga ekonomi digital. Dan menyertai saya untuk berbincang berkenaan dengan ini adalah Dr. Chris Daniel Wong, pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Dr. Chris, selamat malam. Ya, saya. Selamat malam. Doktor, pertama sekali kita lihat secara umumnya pelan ini mungkin gesaan ataupun kritikannya adalah sebelum ini kita tidak ada pencerahan daripada hal segi pelan dan juga hala tuju ekonomi negara. Dari aspek perniagaan dan juga ekonomi digital, adakah doktor melihat sebegini sepanjang masa ini sejak kelakar ini ataupun sewaktu sejak pemerintahan ini bermula sebelum pelan ini diumumkan? Kita we look forward lah, kita sambut baik apa yang Perdana Menteri nak umum esok. Tetapi yang paling penting sekarang ialah untuk memberi satu penjelasan ataupun pencerahan yang mana pentadbiran beliau adalah orang kata stabil. Supaya para pelabur asing, bukan saja asing dan juga tempatan, orang kata mampu memperlihat polisi beliau yang amat jelas. Baik. Apa antara quick wins atau perkara yang boleh dilaksanakan dengan cepat atau dalam jangka masa pendek yang doktor harap akan ada dalam pelan ini? Dalam jangka masa pendek, kalau kita nak negara kita berdaya saing, jangan kata dunia tetapi serantau. Yang pertama ialah orang kata polisi cukai. Polisi cukai kita ni kena konsisten. Kita melihatkan bahawa baru-baru ni kita nampak bahawa ada orang kata announcement tentang cukai baru akan dilaksanakan tahun depan seperti cukai barangan mewah, luxury tax kita panggil, dan juga capital gain tax. Jadi apabila diwawarkan cukai sebegini akan dilaksanakan tahun depan, bajet tahun depan, ini bukan sedikit tetapi banyak mengganggu emosi para pelabur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga telah banyak mewawarkan bahawa industri kita harus berteraskan digital dan juga inovasi. Tetapi pada masa sekarang ni kita tidak nampak lagi apakah industri yang akan orang kata akan berteraskan digital 4.0, 4.0. Banyak yang kita sebut. Tetapi kita tak nampak pelaksanaannya. Jadi kita nak nampakkan bahawa pentadbiran Perdana Menteri ini
orang kata dalam masa singkat melaksanakan program-program transformasi sebegini supaya kita boleh menjadi jago serantau. Baik. Kita sering membincangkan berkenaan dengan ekonomi digital dan juga perniagaan digital, Doktor, dan bagaimana kerajaan boleh memperkasakannya, mewujudkan ekosistem dan sebagainya. Tetapi secara spesifik, Doktor, apa yang Doktor harap dan jangka akan ada dalam plan yang akan diumumkan Perdana Menteri berkenaan dengan inisiatif atau usaha ini secara spesifiknya? Secara spesifiknya, kalau kita lihatkan bajet-bajet yang terdahulu ataupun pengumuman yang terdahulu tu, kita nampak banyak sangat geran. Geran tu bagus, bukan tak bagus. Tetapi bimbingan tu kurang. Kerana kita beralih daripada ekonomi pembuatan kepada ekonomi servis. Terutamanya ekonomi kewangan, ekonomi digital servis dan sebagainya. Jadi di sini kita nampak bahawa kita nak jago serantau, terutamanya sektor PMTS, sektor industri kecil dan sederhana, tetapi bimbingan tu tiada. Jadi bukan saja geran tetapi bimbingan. Apa yang saya nak tekankan di sini ialah seharusnya kita adakan public dan private partnership di mana orang kata perkongsian di antara sektor awam dan juga sektor swasta. Apabila ada sektor awam dan sektor swasta bekerjasama dalam satu projek, membangunkan sesuatu projek, orang kata accountability itu ada. Tapi kalau kita nak harapkan sektor swasta sahaja, tak cukup. Bukan saja accountability tetapi juga malahan daripada segi pelaburan tu tak cukup. Jadi kita kena adalah benda sebegini. Benda sebegini ni memang daripada dulu ada. Tetapi ke belakang ni kita tak nampak. Jadi kita kena kembalikan semula polisi-polisi lampau yang bagus. Seperti public-private partnership. Ya. Apabila kita bercakap berkenaan dengan perniagaan ataupun ekonomi digital, Doktor, kita sering tidak berlari dari perbincangan bahawa jika kita ingin bincangkan public-private partnership dan sebagainya, ini perkongsian kepakaran. Dalam sektor ini, adakah perniagaan atau syarikat tempatan mempunyai kepakaran dan bakat yang cukup, atau adakah kita perlu meminta pertolongan daripada syarikat-syarikat luar daripada segi teknologi dan juga digital ini yang mungkin akan menimbulkan persoalan berkenaan dengan sama ada mereka mahu masuk ataupun tidak dan sebagainya, Doktor? Pada pandangan saya, memang kita ada kepakaran tempatan. Malahan kepakaran tempatan kita ni bukan kat sini, tetapi di negara-negara luar. Mereka ni bekerja di negara luar. Seperti kita nampak, kita ada contoh seperti Talent Pass. Kita bawa semula orang kata kepakaran kita sendiri kembali ke negara kita. Tetapi yang saya sebut tadi tu, pihak swasta banyak yang tak mampu nak bawa mereka balik. Jadi di sini apabila kita ada perkongsian antara sektor awam dan juga sektor swasta secara langsung, kita menggalakkan semula mereka kembali, kepakaran tu kembali ke negara kita. Kita tidak perlu mengaji kepakaran daripada negara luar. Bila kita sebut sektor digital, pembangunan sektor digital yang kita nampak di Johor sekarang ni, ada sektor pembangunan pusat data sains. Kita memerlukan ramai data saintis. Tetapi adakah kita melahirkan? Ada, tetapi mereka mungkin bukan di sini, mungkin di Singapura. Saya bagi contoh. Jadi kita galakkan mereka balik. Dan kita lihat di Johor sendiri, apabila pusat data sains dibangunkan secara orang kata bukan public-private partnership, tetapi partnership private dan private lokal dan juga private international. Jadi kita nampak, jadi pihak kerajaan harus sambung. Bukan sambung tetapi orang kata mengembelingkan sektor-sektor sedemikian supaya ada public-private partnership itu. Dan saya nak tambah lagi, negara kita adalah negara kecil. Jadi memang kita tak larilah daripada public-private partnership. Kalau kita kata negara besar, mereka mungkin tak perlu sebab mereka mempunyai orang kata rakyat yang begitu ramai dan juga pendasaran yang begitu banyak. Tetapi sebagai sebuah negara yang kecil, kita lebih memerlukan banyak sokongan daripada pihak sektor awam di dalam bidang perniagaan. Secara ringkas, Doktor, untuk memupuk kerjasama dan memastikan ia subur dan mekar antara sektor awam dan juga sektor swasta ini, kita juga memerlukan pakar dan bakat-bakat dalam sektor awam itu kerana mereka perlu tahu apa yang mereka lakukan, mereka perlu tahu apa yang mereka rancang dan sebagainya untuk bekerjasama dengan efektif bersama dengan pemain-pemain dalam sektor swasta. Adakah Doktor lihat ini merupakan satu cabaran juga bahawa kita mungkin kekurangan bakat dalam sektor digital atau teknologi dalam sektor awam? Memang kita tak nafikan bukan saja sektor swasta tetapi sektor awam memang kurang bakatnya. Oleh sebab itu, sektor-sektor awam mereka memperbadankan agensi mereka. Saya bagi contoh seperti MDAT. Itu adalah satu syarikat perbadanan di mana mereka they are free to hire.
mereka diberi ruang untuk mendapatkan bakat-bakat lokal dan juga bakat-bakat antarabangsa. Jadi ini adalah salah satu cara apabila kita memperbadanankan sektor awam kepada orang kata syarikat berkanun, mereka ada lebih banyak ruang untuk menjana kewangan mereka dan juga mengaji orang kata bakat-bakat dan juga melatih bakat-bakat tempatan. Ini adalah kekangan daripada sektor awam apabila mereka memperbadanankan sebagai sebuah syarikat. Mereka mempunyai ruang tersebut. Jadi itu mungkin satu aspek polisi yang harus diperbaiki lagi. Baik. Terima kasih Dr. Chris Daniel Wong, pengerusi Dewan Perniagaan Digital Malaysia, dan sudah tentu kami di Asra Awani akan membawakan kepada anda liputan pengumuman Pelan Ekonomi Madani Memperkasa Rakyat yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.